Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam 20 minit kita ubah daripada pukul 1 ke pukul 12.30 untuk bagi ruang kepada tuan-tuan berehatlah pukul 1 apa semua itu gini. Baik, kita sambung bacaan ataupun perkongsian daripada kitab yang diterjemahkan oleh sahabat dan guru saya, Ustaz Mustafa Suki, iaitu 100 hadis dhaif dan palsu popular, yang asalnya dikarang oleh Syekh Abu Tariq Ihsan bin Muhammad Al-Atyubi hafizahullah ta'ala. Baik, hadis yang kedua kita nak baca sepantas dan sebanyak mungkin supaya masing-masing kita dapat manfaat dan seumpamanya. Pada siri yang pertama dulu kita baca hadis yang pertama. Kalau kita boleh ulang, tajuk hadisnya berbunyi, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Maksudnya, sesiapa yang salatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji, dan dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah melainkan semakin jauh daripadanya. Hadis ini adalah hadis yang dihukumkan dhaif, dan para ulama kemudiannya secara panjang lebar dibahaskan oleh Ustaz Mus dalam buku ini. Baik, hari ini kita masuk hadis yang kedua, iaitu contoh hadis palsu yang mungkin kita akan jumpa di mana-mana. Hadis yang kedua berbunyi, al-hadithu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimil hashish. Bermaksud, dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, berkata-kata di dalam masjid menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana binatang ternakan memakan rumput. Jadi kita dapat tahu hadis ni adalah hadis yang niatnya direka ataupun hadis yang dicipta untuk tujuan yang baik, iaitu tidak mahu manusia ataupun hadirin yang datang ke masjid surau untuk berkata-kata dengan banyak lah. Tetapi kemudian didapati hadis ini tidak ada asalnya. Darjat hadis dinyatakan di sini hadis ini tidak ada asalnya. Ini kerana ulama-ulama hadis tidak menemui jalur perawi yang meriwayatkan hadis yang dikatakan hadis ini. Baik, tetapi di sana ada beberapa kitab yang meriwayatkannya dengan tujuan untuk menyatakan ia adalah tidak sahih. Yang pertama, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, di dalam kitab dia di dalam kitabnya berkaitan dengan takhrij Ihya Ulumuddin, jilid 1 muka surat 136. Jadi memang kita tahu Al-Imam Al-Iraqi ni antara pentakhrij bagi Ihya Ulumuddin yang ulung, yang masyhur, dan dia mengeluarkan hadis-hadis yang bermasalah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita tahu walaupun ada dalam kitab tersebut, tapi kitab tersebut memang untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bermasalah. Jadi tak bolehlah guna hujah ni ada dalam kitab, takkan tak sahih. Sebab kitab yang ada hadis ini, dikatakan hadis ni memang kitab yang kumpul hadis yang tidak sahih. Itu isunya. Baik. Yang kedua, Al-Imam Taqiyuddin As-Subqi di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, jilid 4 muka surat 145. Maka dalam ni Imam Taqiyuddin As-Subqi, seorang ulama besar hadis dalam mazhab Syafi'i, dia memasukkan riwayat ini. Baik, yang seterusnya Syekh Ali Al-Qari, Mula Ali Al-Qari ini di dalam kitabnya Al-Masnu'ah fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu', juga sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu, muka surat 92. Seterusnya Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Silsilah Al-Hadis Al-Ahadith Ad-Dha'ifah, jilid pertama muka surat 4. Jadi
kecuali Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ketiga-tiga kitab lain semuanya adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Jadi kalau guna kaedah ataupun alasan hadis ini adalah kitab-kitab, maka ia boleh digunakan, itu tidak tepat. Kerana kitab yang ada hadis-hadis ni adalah kitab-kitab yang memang sengaja menghimpunkan hadis-hadis palsu. Baik. Bagi sahabat-sahabat ataupun ibu ayah yang baru bersama, kita sedang di bahagian kedua kitab yang di tangan saya ini, 100 hadis palsu, hadis daif iaitu lemah dan palsu popular. Kita di hadis yang kedua yang berbunyi apa dia? Berkata-kata di dalam masjid menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana binatang ternakan memakan rumput. Tapi ada di sana hadis ataupun ayat Quran yang melarang kita berkata-kata yang sia-sia dalam masjid. Ada. Bukannya tak ada. Cuma riwayat ini yang berbunyi al-hadithu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimil hashisha adalah tidak sahih. Namun riwayat lain ada yang sahih yang memberikan larangan tidak boleh berkata-kata yang sia-sia dalam masjid. Sebab bila masuk masjid ni, yang sepatut kita buat adalah banyakkan berzikir pada Allah, baca Quran, salat sunat dan berdiam diri. Dan seumpama kalau ada pengajian, itu yang lebih utama, kita berada dalam halaqah ilmu dan seumpamanya. Baik. Keterangan para ulama hadis. Kata Al-Hafiz Al-Iraqi, aku belum menemui sumbernya. Al-Hafiz, bila sebut Al-Hafiz secara umum, maksudnya apa dia? Orang kita Malaysia meletakkan Al-Hafiz di belakang bagi orang yang hafal Quran. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, bukan tradisi ilmu Islam di Malaysia moden. Tradisi keilmuan Islam klasik di kalangan para ulama Islam klasik, bila ada gelaran Al-Hafiz, makanya diketahuilah ulama itu adalah ulama hadis yang menghafal secara sanad dan matan paling kurang 100,000 hadis. 100,000 hadis. Maka ia digelar sebagai Al-Hafiz. Itulah yang menjaga. Sebab bila hadis kamu boleh hafal 100,000, maka hafal Quran ni benda biasa sangatlah bagi mereka. Dan sebab tu mereka, para ulama Islam dalam tradisi Islam klasik Arab, hafal Quran ni bukan isu. Sebab siapa-siapa pun memang hafal Quran zaman itu. Apatah lagi orang yang nak digelar sebagai pelajar dalam bidang ilmu agama, mereka wajib untuk menghafal Al-Quran. Dan itu asas paling asas. Sepatutnya umur 10 tahun, 12 tahun mereka sudah hafal Quran. Sebab itu tak ada isu dan tidak direwetkan ulama ni hafal Quran, ulama ni hafal Quran. Tapi dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara, kita macam payah nak cari ulama yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Itu yang dapatan saya mutaakhir. Saya duk bincang dengan 2-3 orang sahabat, bertanyakan, ada tak data-data yang menunjukkan bahawa ulama-ulama Islam alam Melayu memang mereka itu hafal Quran dari awal. Maka sebahagian pendapat menyatakan benda tu benda common, jadi tak dibincangkan. Jadi secara umum kita boleh buat rumusan bahawa semua ulama itu biasanya hafal Quran dan tidak mencari syarat untuk jadi seorang alim tu kena hafal Quran, dia kena faham Quran tu. Tapi menjadi tradisi kebiasaan, sesiapa yang menjadi peraja ilmu agama, dan apatah lagi digelar ulama, apatah lagi tok guru atau syekh ataupun doktor apa namalah di belah negara Arab tu, hatta kalau mereka bukan pengajian Islam pun, biasa mereka adalah hafizul Quran. Jadi itu dimensi yang berbeza tradisi keilmuan Islam di Nusantara dengan keilmuan Islam di belah-belah negara Arab, di belah negara belah-belah Teluk Arab dan seumpamanya. Baik. Imam Abdul Wahab bin Taqiyuddin As-Subki mengatakan apa dia? Aku tidak menemui sanadnya. Imam Taqiyuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah telah menyatakan bahawa riwayat tadi tidak diketemui sanadnya. Maksudnya dia tak tahulah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini tidak ada asalnya. Tiada asal, la asla lahu. Di antara ulama hadis lain yang menyatakan bahawa hadis ini adalah palsu ialah Al-Imam Az-Zubaydi, Imam Fairuz Abadi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Syekh Al-Allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini semua
jaguh-jaguh dalam bidang hadis pada zaman mereka. Jadi mereka semua mengatakan bahawa riwayat tadi yang berbunyi al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimul hashisha, yang bermaksud berkata-kata di dalam masjid menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana binatang ternakan memakan rumput adalah tidak sahih. Itu yang mesti kita maklum. Baik, seterusnya guru kami ini mendatangkan perbincangan hukum bercakap di dalam masjid. Di sana memang saya nyatakan tadi ada tegahan untuk berkata-kata yang sia-sia di dalam masjid. Bukanlah bermaksud bila kita masuk masjid surau maka tak boleh nak kata apa-apa. Senyap kena jadi orang bisu, orang tegur, orang bagi salam pun Assalamualaikum, kita pun buat senyap. Kenapa? Tak boleh berkata-kata dalam masjid, nanti batal habis pahala. Betul ke begitu? Yang dimaksudkan berkata-kata ataupun berdasarkan hadis ataupun dalil yang sahih, tegahan itu berbentuk apa sebenarnya? Selain daripada riwayat yang kita sebutkan tadi adalah tidak sahih. Maka katanya hukum bercakap di dalam masjid, para alim ulama membahagikan hukum bercakap atau berkata-kata di dalam masjid kepada 3 pendapat. Dengar betul-betul. Ada 3 pendapat. Yang pertama, percakapan yang diharamkan. Yang pertama, percakapan yang diharamkan. Yang kedua, percakapan yang dianjurkan. Yang ketiga, percakapan yang diharuskan. Sebagaimana hukum taklifi, ada 3 di sini diambil. Haram, sunat ataupun yang dianjurkan. Dianjurkan dia nak pergi kepada sunat lah tu. Dan diharuskan bolehlah buat tapi tak ada tidak ada nilai pahala dan seumpamanya. Baik. Percakapan yang diharamkan di sini bermaksud mengumpat, mengandu domba, mencarut, memaki hamun manusia, lebih-lebih lagi dengan suara yang tinggi. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fi buyutin adzinallahu an yurfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yang bermaksud di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingati nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensucikan dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Itu nas Al-Qurannya. Baik. Tapi sebenarnya bila kita tengok mengumpat, mengadu domba, mencarut apa semua ni, memaki hamun, bukan sahaja dalam masjid surau haram. Di luar masjid surau pun haram. Di Facebook pun haram. Dalam WhatsApp pun haram. Jangan kita, cumanya kalaulah di luar ataupun percakapan biasa pun tidak dibenarkan, ditegah kita, apatah lagi di dalam Baitillah, iaitu buyutan, iaitu rumah-rumah Allah, rumah ibadah ni lah. Dalam konteks kita adalah masjid-masjid, surau-surau apa semua. Lagilah tak boleh. Kerana ia tempat sepatutnya nama Allah disebut-sebut. Sepatutnya tempat yang suci. Bahkan nak masuk kalau berhadah besar pun tidak boleh. Maka berhadah besar yang zahir pun tidak boleh. Maka hadah besar yang batin, yakni hadah besar dari sudut akhlak, dari sudut jiwa pun tak boleh juga sepatutnya. Makanya ia tidak dibenarkan, malah diharamkan. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini berkata, Allah memerintahkan untuk memuliakan masjid dengan mensucikannya daripada segala kotoran, yakni yang aini, yang nampak. Bagaimana yang hissi, yang tidak nampak ni? Perkara yang sia-sia, perkataan atau perbuatan yang tidak berkait dengannya. Ini juga pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah Ad-Dahhak dan ramai lagi daripada kalangan ulama tafsir. Tafsir Ibn Kathir jilid yang ke-6 muka surat 62. Seterusnya yang kedua, hukum berkata-kata dalam Quran itu adalah percakapan yang dianjurkan, kata-kata lafaz-lafaz yang dianjurkan. Apa dia? Yang ini yang mengandungi semua perbuatan yang baik seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, majlis ilmu dan lain-lain yang selari dengan kehendak syarak. Dan perlu dijelaskan di sini bila disebut bersalawat, berzikir apa semua, bukanlah majlis zikir, majlis selawat sehingga membawa gendang dan seumpamanya ke dalam masjid, kerana di sana membawa gendang alat muzik ke dalam
ruang solat masjid ada perbahasan para ulama tentangnya, dan seingat saya majoriti ulama tidak membenarkan ataupun mengharamkan sebarang alat muzik ke dalam dewan solat utama. Adapun di sekitar macam di ruang belakang ataupun tepi yang tidak bersabit dengan tempat ibadah, itu ada dia punya kelonggaran. Sebagian ulama membenarkan. Kerana pada zaman Rasulullah pun ada, kita dengar peristiwa di masjid Rasulullah bahawa ada orang duduk menari, Arab datang menari, hadis Aisyah radhiyallahu anha tu kan. Ada orang datang duduk menari, ada mempersembahkan tarian kebudayaan dengan pedang dan seumpamanya. Maka setengah ulama bincang yang dimasukkan di situ dibuat bukan tempat solat tu dalam saf tu, di ruang utama, tapi di tepi ataupun di anjung, di luar lah, tempat yang terbuka dan seumpamanya. Maka itu dibenarkan. Maka majlis-majlis selawat ke, nak praktis apa, buat barzanji ke apa semua gitu gini tu, pada asasnya dibenarkan, tapi tidak di dalam, di luar. Apatah lagi jika ada alat muzik apa semua begitu begini. Itulah lebih kurang seingat saya perbincangan guru-guru kami yang merujuk pada kita seumpamanya. Baik. Boleh tengok nanti boleh Google. Google saja hukum bergendang dalam masjid. Tulis di belakang mufti wilayah. Seingat saya beliau ada respon lama dulu. Bekas mufti dan bekas menteri kita ni. Dia dah respon lama dulu tentang kedudukan bergendang ataupun memasukkan alat muzik di dalam masjid. Dan satu lagi kena faham. Bila disebut di sini dianjurkan berzikir, berselawat, itu secara individu. Bukannya secara kita kata buat majlis. Orang kita dia confuse. Dia kata bila dia suruh untuk berzikir, dia buat majlis zikir ramai-ramai. Itu bukan berzikir dalam arti kata yang menjadi sunnah asal hukum yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Majlis zikir itu berzikir ramai-ramai dengan ada aturan dia, dengan ada ayat-ayat dia, dengan ada leader. Maksudnya ada punya kaifiat-kaifiat yang tidak pernah wujud zaman Rasulullah SAW. Begitu jugalah dalam berselawat. Berselawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, settle. Dan selawat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW Islam adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling baik. Adapun bila dibuat majlis selawat, tu bukan majlis selawat, itu adalah nasyid. Dan secara asas panjanglah ulama bincang, nak nasyid itu satu hukum lain lah. Hukum nasyid nyanyi lah sebenarnya. Menyanyi dengan lirik-lirik memuji ataupun yang bersifat ada unsur selawat. Maka sebagian ulama membenarkan, dan saya pun tidak berpegang bahawa ia haram mutlak apa semua. Tapi tengok keadaan boleh ke tidak ni sampai masuk dalam masjid bergendang apa semua begitu begini. Dan lirik-lirik yang digunakan itu kadang-kadang menimbulkan kekeliruan. Isfa' lana ya Rasulullah, syafaatilah kami wahai Rasulullah. Tak boleh lah. Isfa' lana tu ya Rasulullah, bagilah syafaat pada kami. Ataupun isfa' lana tu boleh lagi bagi syafaat tu. Okey lah. Ni apa nama, istajib doa ana ya Rasulullah sebagai contoh. Misalnya ada yang membuat lirik yang begitu dalam doa, dalam mereka punya nasyid-nasyid itu ada yang menyebutkan istajib doa ana ya Rasulullah, mustajabkanlah doa kami wahai Rasulullah. Ini benda-benda yang beyond capability yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah terjadi bila ada tukang syair bersyair bahawa Rasulullah ni yang mengetahui perkara gaib yang akan datang yang sebelumnya, maka Rasulullah marah. Rasulullah suruh betulkan. Tak boleh kata begitu. Aku ni, ini Rasulullah, aku Rasulullah. Aku ni hamba sahaja. Katakanlah aku ini Rasulullah. Yakni benda gaib apa semua begitu begini, aku tahu hanya bila Allah bagi tahu aku. Itu kena faham sungguh konsep dalam Islam. Maka tidak boleh melebih-lebih pada perkara yang sepatutnya, hatta pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, awak hina Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Apakah kita dikira menghina Rasulullah? Tidak. Bahkan kita meletakkan Rasulullah pada tempat yang Rasulullah sendiri nak dan tempat yang Allah tentukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah adil, itulah wasatiyah, itulah wasat, itulah adil, itulah al-qist, iaitu meletakkan sesuai dengan tempat yang sepatutnya.
bukannya melebih-lebihkan, melampau, dan juga mengurang-urangkan dengan melampau. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Dan akhir sekali untuk penutupnya 20 minit kita ini, hukum bercakap di dalam masjid yang ketiga. Yang pertama, diharamkan mengumpat apa semua tu, mencarut apa semua itu gini. Bahkan saya sebutkan tadi, bukan saja dalam masjid, di luar masjid pun juga diharamkan. Apatah lagi hari ini dalam Facebook, dalam YouTube dan seumpamanya, semua haram lah. Baik, tapi hari ini ada satu lagi, ini satu lagi yang akhirnya, iaitu percakapan yang diharuskan, iaitu boleh berkata-kata. Kata guru kami, kata guru kepada ustaz kami ini, Ustaz Mustafa, dia terjemahkan buku karya guru dia, ya, iaitu Syekh Al-Atyubi. Hal ini katanya boleh berkata-kata di dalam masjid berkaitan hal keduniaan selagi mana tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dan tidak meninggikan suara. Hal ini berdasarkan suatu hadis yang sahih bahawa Nabi SAW tidak bangun dari tempat solat subuhnya sehinggalah matahari naik, dan ia menjadi sunnah bagi sebagian daripada kita supaya dapat buat juga. Kalaupun tidak boleh hari-hari, ada hari-hari. Kalau dulu kita duduk masa hari Sabtu Ahad lah. Kalau di KL, di belah Kelantan tu, hari Jumaat Sabtu, iaitu lepas solat subuh, berzikir, wirid apa semua begitu begini, maka ada kuliah subuh. Semoga kuliah subuh tu jadi majlis ilmu, sekaligus termasuk dalam sunnah kita duduk di tempat kita solat, yakni masjid tu lah. Bukannya specifically kena duduk atas punggung yang sama tu. Cuma dalam zahir hadis disebutlah tempat kita solat tu. Cuma saya ingat perbincangan ulama' dia lebih luas. Maksudnya duduk tempat tu lah dalam masjid tu, tempat yang berkat, kita niat beriktikaf. Ada pula majlis ilmu. Bahkan kita melaksanakan satu sunnah lagi, iaitu duduk dalam masjid tempat kita solat subuh tu sampai matahari terbit. Allahu Akbar. Tapi hari ini belum lagi dapat kembali normal kita untuk melaksanakannya. Semoga kita cepat Allah Ta'ala angkat bala ini, kita punya ujian ini. Semoga Allah Ta'ala, dan terlalu ramai ilmuwan, tokoh-tokoh, jago-jago Islam, bahkan Melayu, diangkat satu persatu. Semalam kita dikejutkan dengan kepergian almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Baik, akhir sekali katanya, apabila matahari naik, Nabi SAW pun bangun dan para sahabat bercakap-cakap tentang hal ehwal mereka semasa zaman jahiliyah. Dan mereka pun tertawa dan Nabi SAW pun tersenyum. Jadi akhirnya nak kata boleh, tapi jangan melampau lah. Bolehlah sikit sebanyak, tapi tidaklah sehingga mengganggu orang lain. Ni orang tengah berkuliah di depan, tengah tazkirah, tengah buat semayang apa semua berzikir, kita duk telefon orang, duk cakap pasal meniaga kita. Okey, laku. Jual. Berapa dah naik tu untung tu? Allah, ruginya Allah. Bunyi Allah tapi duk cakap pasal berniaga, pasal bisnes apa semua. Itu tidak wajar. Itu yang takut, termasuk perkara yang boleh jadi makruh, bahkan jadi haram dan seumpama. A'udzubillah min dzalik. Cuma yang menarik di sini, disebutkan bila sahabat-sahabat bercakap tentang pengalaman mereka, zikrayat lah, mereka ingat balik pengalaman mereka zaman jahiliyah. Rasulullah suka ada benda yang menggelikan hati. Saya teringat satu peristiwa, seorang ustaz mari ceramah di pejabat saya 10 tahun dulu lah, lebih 10 tahun dulu ya. Ustaz ni masyhur lah, tak sebut siapa-siapa. Cumanya saya faham dia nak ta'zimkan Rasulullah, dia nak muliakan Rasulullah. Maka dia kata Rasulullah ni lucu macam mana pun Rasulullah takkan gelak. Dia kata, kalau Rasulullah gelak pun Rasulullah tutup mulut. Melambangkan waraknya dan jaga dirinya Rasulullah. Betul Rasulullah warak, dan betul Rasulullah sangat menjaga diri. Tak ada manusia lain yang lebih menjaga dirinya daripada Rasulullah SAW. Namun bila ustaz tu kata Rasulullah ni tak pernah gelak sehingga nampak gigi, bahkan bila tergelak buka mulut, Rasulullah tutup mulut. Jadi bila dia nisbah pada Rasulullah, maka dia kena datangkan dalil. Tapi dia tak datangkan dalil, dan saya pada masa itu percayalah, sebab Rasulullah, takkan kita tak percaya. Rasulullah mestilah begitu sifat dia. Tiba-tiba kita baca hadis-hadis sahih Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, dalam beberapa keadaan
Bila ada peristiwa-peristiwa kelakar lucu, ada sahabat buat lucu, ada Arabi, ada kita panggil ni lah apa nama Badui, bukan Badui ya, Badui buat lucu apa semua, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Rasulullah tergelak sehingga nampak gigi gerahang, kata perawi ataupun sahabat yang merawikan hadis tersebut. Jadi ini menunjukkan Rasulullah pun gelak. Rasulullah pun macam kita, ada geli hati, lucu, apa semua, sedih, menangis, keluar air mata, basah janggut. Tetapi gelak Rasulullah itu gelak yang sesuai dengan kewibawaan dia sebagai seorang Rasul. Tak mungkin Rasulullah gelak sampai terbahak-bahak, mengilai-ngilai macam kita, mustahil. Wal'idzubillah min dhalik. Tapi Rasulullah gelak sehingga ada sahabat yang sempat nampak gahang Rasulullah SAW. Hatta badat nawajizuhu. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajizuhu. Kata hadis tu yang sahih. Bahkan dalam hadis lain kita akan jumpa Allah pun tergelak. Tu kita bincang lain lah insyaAllah. Itu ada dia punya perbincangan dalam. Wallahu ta'ala a'lam. 20 minit ataupun 30 minit dah ni. InsyaAllah kita sambung lagi berdasarkan buku ini, hadis-hadis daif dan palsu yang popular. InsyaAllah pada sesi seterusnya kita pergi hadis yang ketiga. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.